السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Malam ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah, yang dimuliakan ahli jatan kuasa. Surah ini di atas usaha keras kalian untuk mengimarahkan rumah Allah. Didoakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Seterusnya para hadirin, para hadirat, tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, sebelum kita meneruskan bicara kita pada malam ini, terlebih dahulu kita ingin menyingkap hasil daripada bicara kita lalu, yang mana kita telah berbicara muqaddimah, petikan daripada Kitabul Iman. Secara ringkas daripada bicara kita itu, kita juga telah melihat beberapa perkara permasalahan yang ditimbulkan oleh pengarang. Selepas pengarang menyatakan kepada kita mengenai janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang beriman. Orang beriman, mereka dijanjikan oleh Allah dengan kemenangan, mereka dijanjikan dengan kemuliaan. Mereka dijanjikan orang kafir tidak akan dipermenangkan ke atas mereka. Dan di sana terdapat beberapa janji yang lain. Selepas kita melihat janji Allah kepada orang beriman, tuan-tuan, kita juga telah menimbulkan persoalan hasil daripada bingkisan pengarang. Adakah janji Allah kepada orang beriman menjadi realiti? Tuan-tuan, persoalan ini perlu kita lihat. Kerana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji dalam ayat yang pelbagai. Soalannya, adakah janji Allah kepada orang beriman menjadi realiti? Melihat bicara pengarang, kata pengarang, وَمَنْ يَتَأَمَّلُ أَحْوَالَ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ يَجِدْ أنما وعد الله المؤمنين به في الدنيا غير محقق لهم. Siapa yang memerhatikan keadaan umat Islam pada hari ini, semestinya ia mendapati apa yang telah Allah janjikan kepada orang beriman di dunia tidak menjadi realiti. Tuan-tuan, Allah janjikan kita kemenangan, Allah janjikan kemuliaan, Allah janjikan orang kafir tidak akan dipermenangkan ke atas kita. Allah menjanjikan segala janji kepada mereka yang beriman. Kata pengarang, sekiranya kita melihat keadaan umat Islam hari ini, kita akan mendapati apa yang telah dijanjikan Allah kepada orang beriman tidak menjadi realiti. Kita setuju, tuan-tuan? Kita setuju. Itulah realiti dan hakikat kita pada hari ini, tuan-tuan. Kenapa? Kejap. Bukankah kita beriman apa yang terkandung dalam Al-Quran itu semua benar? Betul. Wajib kita beriman apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu benar. Jadi kenapa? Kata pengarang, mimma yashhadu bi anna imanahum dha'if aw annahum faqadu sifatin kathir aw annahum faqadu sifatin kathirah min al-imani aw aktharuha. Kata pengarang, sebab apa, tuan-tuan? Kenapa pengarang kata sekiranya umat Islam memerhatikan keadaan kita hari ini, kita akan mendapati apa yang telah dijanjikan Allah kepada orang beriman tidak menjadi realiti. Daripada apa yang disaksikan, sesungguhnya iman mereka lemah. Sekarang pengarang ingin menyalahkan kita, tuan-tuan. Yang mana kata pengarang, tuan-tuan, apa yang dijanjikan Allah kepada orang beriman tidak menjadi realiti. Kenapa? Sebab iman kita lemah. Atau sesungguhnya mereka sudah ketiadaan sifat-sifat orang beriman, ataupun kebanyakan sifat orang beriman itu tidak ada.
Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan setuju ke tak? Poin daripada pengarang, kata pengarang, iaitu sebabnya iman mereka lemah, iman kita lemah, ataupun sifat-sifat orang beriman itu tidak ada pada kita, ataupun kebanyakan sifat orang beriman tidak ada pada kita. Kemudian faghaba anhum fi hayatihimud dunya ma wa'adallahu bihil mu'minin. Maka dengan sebab itu tidak ada, tidak menjadi realiti apa yang telah dijanjikan Allah kepada orang beriman di dunia ini. Tuan-tuan, kejap. Kami rasa bicara pengarang ni ada masalah. Kenapa Haji? Yalah, kan Allah berjanji kepada orang beriman, kita yakin apa yang dijanjikan Allah itu semuanya benar. Betul, itu kita setuju. Manakala kata pengarang, tuan-tuan, kita juga perlu berlapang dada. Bila kita lihat keadaan kita hari ini, tuan-tuan, kita menang ke kita kalah, tuan-tuan, orang beriman? Orang beriman ni secara umumnya, tuan-tuan, kalah ke menang? Kalah. Kemudian pengarang mengaitkan masalah itu dengan iman, iaitu dengan katanya mungkin iman kita lemah, ataupun sifat orang beriman itu tak ada pada kita, ataupun kebanyakan daripada sifat orang beriman itu tidak ada pada kita. Dengan sebab itu, apa yang telah dijanjikan Allah kepada orang beriman tidak menjadi realiti. Bukan bermaksud pengarang kata apa yang dijanjikan Allah itu tidak menjadi realiti. Tak, bukan begitu. Sekarang pengarang kata, bila kita lihat dan kita faham bicaranya, apa yang dijanjikan oleh Allah itu benar. Cumanya kenapa ianya tidak menjadi realiti? Pengarang mengaitkan iman. Kerana iman kita lemah, ataupun sifat-sifat orang beriman itu tak ada pada kita. Okey. Maka dengan sebab itu, apa yang dijanjikan Allah kepada mereka yang beriman dengan kemenangan, dengan Allah mempertahankan mereka, Allah mengurniakan kepada mereka kedudukan di dunia, dan juga orang kafir tidak berjaya berhadapan dengan mereka, semua ini tidak menjadi realiti. Kemudian pengarang juga telah menyatakan kepada kita, ini sedikit bingkisan hasil daripada bicara kita yang lalu. Kejap, kami nak tanya, apa solution? Ialah sekarang pengarang salahkan kita, yang mana dengan sebab iman kita hari ini, apa dijanjikan Allah kepada orang beriman tidak menjadi realiti. Jadi apa solusinya? Lidzalika kana labudda min taqwiyatil iman wa tathbitihi wa tajdidihi. Demikian itu tidak dapat tidak, kita kembali semula memperkukuhkan iman dan memperkuatkannya dan sentiasa memperbaharuinya. Okey, ini kita setuju. Ya, tuan-tuan, kita lihat iman kita lemah. Sebagai contoh, tuan-tuan, dalam hadis baginda alaihi salatu wassalam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Siapa dari kalangan kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Maka sekiranya ia tidak mampu, maka hendaklah dengan lidah. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dengan hati. Dan demikian itu ianya selemah-lemah iman. Contoh, tuan-tuan, contoh lemahnya iman kita, tuan-tuan, kita melihat kemungkaran di depan kita, kita tak mengubah. Ini realiti. Berapa ramai dari kalangan kita, tuan-tuan, melihat masyarakat Muslim yang mendedahkan aurat, kita pergi tegur. Tuan-tuan, boleh kita kata tak ada. Itu realiti, tuan-tuan. Menunjukkan betul lah apa kata pengarang. Pengarang mengaitkan dengan lemahnya iman kita. Sedangkan kita melihat kemungkaran, wajib kepada kita untuk kita mengubah, kita tegur. Tapi saat ini bila kita lihat, tuan-tuan, kita rasa macam tak ada apa. Tuan, itu menunjukkan lemahnya iman kita. Jadi apa yang dibicarakan oleh pengarang, kita katakan ianya adalah realiti. Contoh, tuan-tuan, contoh, kalau kita pergi sebilangan negara Arab, terutamanya di antara negara yang masih memegang pegangan agama yang kuat, tuan-tuan, adalah negara Yaman. Mungkin tuan-tuan pernah boleh pergi sekali, tuan-tuan akan lihat. Boleh kita katakan melihat wanita muslimah mendedahkan aurat, tak berlaku. Tak berlaku, tuan-tuan. Wanita muslimah mendedahkan aurat tak berlaku. Berbeza dengan negara Arab yang lain, tuan-tuan. Sebagai contoh, kalau kita berada dalam bas, saya pernah sampai ke Yaman, tuan-tuan, dalam bas awam,
Kemudian pemandunya memasang lagu-lagu yang lara lah, istilah kita, lagu-lagu melampau, lagu-lagu yang tidak berunsur Islami. Tuan-tuan, kalau dia pasang je di depan, tuan-tuan, ramai-ramai akan ketuk dinding bas. Ya sa'iq ittaqillah, wahai pemandu, takwa kepada Allah. Tuan-tuan, ramai-ramai tuan-tuan. Tak berlaku senyap je dalam bas, tak. Dengar menyanyi, tak. Ketuk dinding bas tuan-tuan, tegur. Pemandu bas tadi pun tutup. Ini yang saya lihat. Negara kita cuba kita begitu tuan-tuan. Dia berhenti bas, nak turun sini ke nak teruskan perjalanan. Kita diberi pilihan, nak terus ke nak turun. Jadi keadaannya berbeza. Itu seperti mana apa yang kita lihat, yang mana wujud di sisi mereka tuan-tuan, mencegah kemungkaran itu wujud dalam masyarakat. Itu dalam bab itu, belum lagi dalam bab lain tuan-tuan. Jadi wujud ini di antara apa yang ada, yang kita lihat. Bila kita lihat keadaan itu dengan kita, ya Allah, jauh, betul, kita akui, saya akui, yang mana kita ini tuan-tuan, sifat-sifat tersebut tak ada pada kita. Jadi apa yang dibangkitkan oleh pengarang, kita akui. Sebab janji Allah kepada orang beriman tidak menjadi realiti adalah dengan sebab lemahnya iman mereka. Ini kita akui. Contoh tuan-tuan, dalam keluarga kita sendiri, mungkin ada di kalangan ahli keluarga kita tidak teraurat tuan-tuan. Tak pernah kita cakap apa, tak pernah kita tegur apa, tak pernah kita mengajak ke arah kebaikan, kita menutup aurat sebagai contoh. Ini apa yang kita saksikan. Okey, kemudian melihat kepada bicara tersebut, kita masuk pada bicara kita malam ini tuan-tuan, selepas pengarang mengetengahkan masalah. Yang kita dapat daripada bicara pengarang tadi, solusinya iaitu kembali kita menguatkan iman. Sekarang kita akui iman kita lemah, betul tuan-tuan, iman kita lemah. Kata pengarang, al-iman wa haqiqatu. Juga pada malam ini kita akan berbicara beberapa poin besar. Di antaranya hakikat iman, dan di antaranya penambahan dan pengurangan iman. Dan kita juga akan berbicara tentang pembahagian amalan. Ini melihat kepada 3 poin besar. Kita masuk pada bicara kita malam ini, iman dan hakikatnya. Laqad bayyana Allah subhanahu li'ibadihi haqiqatal iman alladhi yaqbalu Allah bil a'mal. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memperincikan kepada hamba-hambanya hakikat keimanan, yang mana dengan iman Allah menerima dengannya amalan-amalan. Apa maksud pengarang ni tuan-tuan? Apa maksud pengarang? Sebenarnya pengarang ini menyatakan kepada kita, hanya dengan iman sahaja menjadi syarat penerimaan amalan. Maknanya orang tidak beriman tak terima amalan dia? Ya, itu maksud pengarang. Baik mana dia, sedekah banyak mana dia, dengan sebab dia tidak beriman, tuan-tuan, maaf, tidak diterima amalannya. Kejap, kami nak tahu pengarang berbicara atas poin tadi ada sandaran ataupun tak. Sebab Ustaz Adu cakap dengan kami, nak cakap apa berkait rapat dengan iman apa semua tu kena ada sandaran. Soalan kami, ada sandaran ke tak bicara pengarang? Sebab pengarang kata kepada kita, dengan sebab tidak ada iman, tidak diterima amalan. Jiran saya bukan Islam, tapi kuat sedekah, kuat beri juadah kepada saya, takkan tidak diterima amalannya? Tuan-tuan, kita lihat petikan daripada Suratul Hajj juzuk 17 melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Maaf, petikan daripada surah An-Nur juzuk 18 melalui firman Allah Subhanahu wa taala ayat 39 muka surat 355. Kenapa pengarang berkata hanya dengan iman diterima dengannya amalan-amalan? Kita lihat ayat 39. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Artinya,
Kita perhatikan pengertian. Dan orang-orang kafir, perbuatan mereka seperti, amalan mereka seperti fata morgana di tanah datar yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi tidak ada apa-apa pun dan didapatinya ketetapan Allah baginya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amalan dengan sempurna, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Okey, kita lihat semula. Ayat tadi menyatakan kepada kita dan orang-orang kafir, amalan-amalan mereka, praktikal mereka seperti mana fata morgana di tanah datar. Kita ada di padang pasir, kita tengok macam ada sungai, macam ada air, fata morgana. Disangka seorang yang sedang dahaga itu air, tengok daripada jauh macam air. Sehingga apabila ia mendatanginya, ia tidak mendapati sesuatu pun. Tuan-tuan, ini perumpamaan orang kafir, yang mana amalan mereka seperti mana fata morgana. Bila tengok pada jauh macam air, pergi dekat, air tak ada. Apa maksud, tuan-tuan? Maksudnya usaha yang dilakukan oleh orang kafir, tuan-tuan, tidak ada nilainya. Dia sangka apa yang dia buat itu ada ganjaran. Dia sangka apa yang dibuat oleh beliau itu di antara amalan yang memasukkan ke dalam syurga. Apabila dia dekat nanti, tuan-tuan, dia tengok rupa-rupanya apa pun tak ada. Sebab itu pengarang mengaitkan kepada kita, tuan-tuan, syarat penerimaan amalan mesti beriman. Mereka yang tidak beriman, maaf, tidak ada ganjaran pahala buatnya. Bahkan apa yang diusahakan oleh beliau di dunia, dia hanya digambarkan seperti mana fata morgana yang disangka air oleh seorang yang dahaga. Bila dia menghampirinya, dia tidak mendapati air pun. Okey. Kemudian, wa yatahaqqaqu bihi ma wa'adallahu almu'minin, dan ianya supaya menjadi realiti dengannya apa yang telah Allah janjikan kepada orang beriman. Ini kesinambungan daripada poin yang kita bicarakan di awal tadi, tuan-tuan, melihat kepada bicara kita yang lalu. Jadi sekarang, maknanya pengarang, kita faham, pengarang ingin menyatakan kepada kita yang mana bicara kita adalah bicara yang memperkukuh dan menambahkan iman. Itu ke maksud pengarang? Ya. Kemudian kita pergi pada poin berikutnya. Soalan, adakah memadai seorang itu dia kata dia telah beriman, dan dia juga beriktikad, berpegang di dalam hatinya atas keimanannya, sedangkan dia tidak melaksanakan tuntutan agama? Dalam arti katanya tidak ada praktikal. Dia kata dia beriman, tuan-tuan, tapi dia tak solat. Macam mana? Dia kata dia beriman tetapi tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dia kata dia beriman tetapi tidak mengeluarkan zakat. Dia kata dia beriman tapi tidak muta aurat, baik lelaki dan juga perempuan. Macam mana, tuan-tuan? Adakah diterima amalannya itu dengan sebab tidak ada praktikal? Biasa kita dengar ungkapan tersebut, tuan-tuan. Saya ni walaupun saya tidak minta aurat tetapi hati saya baik. Betul ke, tuan-tuan? Ini yang akan kita sentuh. Walaupun saya begini, walaupun mulut saya ni lancang, tetapi hati saya baik. Tuan-tuan, itu juga biasa kita dengar. Dia kata-kata kepada orang apa semua, maaflah saya ni macam cakap lepas tapi hati saya baik. Betul ke, tuan-tuan? Dengan apa yang dia kata, betul ke hatinya baik? Okey, ini bicara kita. Jadi kata pengarang, al-imanu i'tiqadun wa amal. Iman berpaksikan kepada pegangan dan juga praktikal ataupun amalan. Maknanya sekarang pengarang ingin menyatakan kepada kita seolah-olah dengan sebab pegangan, dengan sebab pengakuan, tetapi tidak ada praktikal, tidak memadai atas iman. Ya, tidak memadai, memerlukan kepada praktikal. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Surah Al-Hujurat ayat 15. Firman Allah Subhanahu wa taala artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Siapa mereka, tuan-tuan? Mereka yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Kemudian dia tidak syak, tidak ragu, dan dia juga berjihad dengan harta, dan mereka itu berjihad dengan harta mereka dan juga jiwa raga mereka.
pada jalan Allah, mereka itulah golongan-golongan yang benar. Jadi pada ayat ini Allah menggariskan kepada kita siapa mereka yang beriman. Yang pertama, orang beriman kepada Allah. Yang kedua, mereka yang beriman kepada Rasulullah. Yang ketiga, tak syak dalam iman. Kemudian yang keempat, berjihad dengan harta benda dan juga jiwa raga pada jalan Allah. Jadi ini di antara sifat orang beriman seperti mana yang dinyatakan oleh Allah pada ayat tersebut. Petikan daripada surah Hujurat ayat 15. Kata pengarang, terus saya terjemahkan tuan-tuan. Dan apabila kita melihat pada ayat ini, sesungguhnya iman yang benar diterima itu ianya adalah pegangan yang tidak bercampur dengan keraguan. Sebab tadi Allah sebut orang beriman siapa mereka tuan-tuan? Orang beriman dengan Allah, Rasulnya, kemudian tidak syak dalam keimanan. Jadi pengarang ingin mengaitkan, iaitu pegangan yang tidak ada syak padanya, tidak ada keraguan, iaitu wahwal amalul mutamassilu fil jihad bil mali wan nafsi fi sabilillah, iaitu ianya diterjemahkan dengan praktikal, jihad dengan harta, jiwa raga pada jalan Allah. Okey, ini hujah pengarang tuan-tuan. Kejap. Tadi seolah-olah pengarang menyatakan kepada kita dengan pengakuan semata tak cukup. Kami nak tahu apa hujahan pengarang. Kenapa pengarang kata begitu? Kenapa pengarang kata kepada kita hanya dengan pengakuan semata-mata dengan tidak ada praktikal tak cukup? Kenapa? Kata pengarang, "Dzalika li'anna i'tiqad al-qalbi la yakfi li qabul iman." Demikian itu kerana sesungguhnya hanya pegangan dalam hati semata-mata tidak memadai diterima iman. Apa ni? Apa pengarang cakap ni? Iaitu bicara pengarang, hanya pegangan dalam hati, maaf, tidak memadai iman kita diterima. Macam tadilah tuan-tuan, dia begitu, kemudian dia kata hatinya baik. Seolah-olah tuan-tuan, dengan hatinya baik itu cukup baginya, walaupun dia tak solat, tak menutup aurat, tak zakat, tak puasa, tak haji. Memadai baginya dengan sebab dia menjaga mulutnya, dengan sebab dia tidak menutup auratnya sebagai contoh, tapi hatinya baik. Okey. Sekarang pengarang ingin berhujah. Kata pengarang tak cukup. Oh, maknanya mesti ada praktikal. Ya. Kejap, kami nak tahu apa bukti yang ingin dikemukakan oleh pengarang. Tuan-tuan ingat tuan-tuan. Kata pengarang, falaqad kana iblis mu'taqidan billah. Pengarang ingin berhujah. Maka sesungguhnya iblis juga mengaku Allah itu Tuhan. Tuan-tuan, kalau ikut kepada pengakuan tuan-tuan, iblis pun mengaku juga. Kalau mengikut kepada pengakuan semata-mata atas ketuhanan, tuan-tuan, iblis pun mengaku Allah itu Tuhan. Dia tak pernah mengaku dirinya Tuhan, tuan-tuan. Hal ini dinyatakan oleh pengarang, dimuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Petikan daripada surah Sad ayat 79. Okey. Cerita ni saya yakin tuan-tuan pernah dengar mengenainya. Surah Sad juzuk 23 ayat 79. Kita akan cerita tentang pengisahannya. Okey. Ringkaskan tuan-tuan. Kenapa iblis mengaku Allah itu Tuhan? Betul ke iblis itu mengaku Allahnya Tuhan? Kita lihat ceritanya saat Allah mencipta Nabi Adam. Lalu Allah mengarahkan supaya makhluk yang ada pada saat itu untuk sujud kepada Nabi Adam. Maka kesemua para malaikat sujud melainkan iblis. Keengganannya untuk sujud kepada Nabi Adam. Allah merakamkan peristiwa ini, illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Melainkan iblis di kalangan mereka yang sombong, dan adalah dia tergolong di kalangan orang yang kufur. Iblis berkata tuan-tuan kepada Allah atas keengganannya. Apa katanya? Sebab itu Allah menyatakan kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday astakbarta am kunta minal 'alin. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk kamu sujud dengan apa yang telah aku cipta dengan tanganku? Adakah engkau sombong ataupun engkau di kalangan mereka yang berasa tinggi diri? Tuan-tuan, apa jawab iblis? Kata iblis, ana khairum minha.
Aku lebih baik daripada dia. Daripada Adam, kata ni dia lebih baik. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau mencipta aku daripada api dan engkau menciptakannya daripada tanah. Itu hujahan iblis, kata dia, sebab aku lebih baik. Engkau menciptakan aku daripada api dan engkau menciptakannya daripada tanah. Tuan-tuan, atas bicaranya itu Allah menimpakan kepada iblis dua kecelakaan. Dua kecelakaan, tuan-tuan. Yang pertama, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, maka keluarlah engkau daripadanya, maka sesungguhnya engkau di kalangan mereka yang direjam. Bermulalah saat itu iblis dinyah keluar daripada syurga. Dulu syurga tu tempat lepak dia je, tuan-tuan, syurga tu tempat lepak dia. Bermula saat itu iblis dinyah keluar daripada syurga, bukan penempatannya lagi. Yang kedua, wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, dan sesungguhnya ke atas engkau laknatku sehingga hari kiamat. Jadi dua kecelakaan ditimpakan kepada iblis atas keengganannya untuk sujud kepada Nabi Adam. Yang pertama dinyah keluar daripada syurga, yang kedua dilaknat sehingga di kiamat. Okey tuan-tuan, ini fokus kita. Lantas iblis pun berkata, tuan-tuan, ini fokusnya ayat 79. Iblis berkata, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku. Tuan-tuan, kita tengok. Kita lihat, tuan-tuan, iblis mengaku Allah itu Tuhan dengan katanya, wahai Tuhanku, maka berilah tempoh kepadaku sehingga hari mereka dibangkitkan. Ini dia minta kepada Allah, tuan-tuan. Selepas Allah dia keluar daripada syurga dan selepas dilaknat sehingga hari kiamat, dia minta penangguhan kepada Allah. Maksud apa, tuan-tuan, penangguhan di sini? Iaitu penangguhan daripada dikenakan azab. Penangguhan daripada sesuatu perkara yang menghalanginya untuk terus menyelinap dan menghasut kita. Yang mana dia meminta kepada Allah penangguhan itu sampai bila, tuan-tuan? Sampai hari kebangkitan. Dalam arti katanya, dia meminta kepada Allah untuk menyesatkan anak-anak kepada Nabi Adam. Tuan-tuan, Allah beri ke tak keizinan kepada dia? Kita minta permintaan tu tak boleh pakai. Yalah tuan-tuan, permintaannya tak bagus. Penangguhan, kemudian supaya diberi peluang kepada dia sehingga hari kebangkitan. Bukan peluang untuk bertaubat, tuan-tuan, tak. Itu permintaannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Allah berfirman, maka sesungguhnya engkau dari kalangan mereka yang diberi penangguhan. Allah beri kepada dia, tuan-tuan. Itu iblis. Tuan-tuan, munasabah ke tak kita orang beriman, tuan-tuan, kita minta Allah tak beri? Tak munasabah, iblis jahat begitu pun Allah beri. Ya. Sehingga hari waktu yang dimaklumi. Kita lihat, ini janji Allah kepada dia. Walaupun dia melanggar arahan Allah, dia tak nak sujud, dan dia mengakui Allah itu Tuhan. Kita lihat pada poin ayat 79 tadi. Lantas Allah Subhanahu wa taala menukilkan pengisahan dalam Al-Quran, tuan-tuan. Selepas itu apa kata iblis? Ayat 82. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, yakni kemuliaan Allah, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Tuan-tuan, dia bengkak kepada Nabi Adam, tuan-tuan, tapi dia cukup geram kepada kita juga. Yang dia ada masalah dengan Nabi Adam, tuan-tuan, tapi kalau kita fikir apa kaitan kita? Kita ni anak cucu dia, tuan-tuan. Tetapi itulah janjinya. Dengan sebab dua kecelakaan tadi, tuan-tuan, dia berjanji dia akan menyesatkan kita secara keseluruhan, tidak terkecuali dia ustaz ke, dia tok guru ke, dia syekh ke, dia habib ke, dia mufti ke, dia menteri ke, tak kira siapa dia. Tuan-tuan, janji iblis untuk menyesatkan kita. Tetapi tuan-tuan, iblis juga mendedahkan ketidakmampuannya untuk menyesatkan sebilangan manusia. Dia tak mampu untuk menyesatkan siapa? Ayat 83. Melainkan hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka sahaja. Ini dia tak mampu. Dalam ayat ini Allah menyatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dengan kata iblis, melainkan hamba-hambamu dari kalangan mereka yang ikhlas.
Ikhlas, syaitan tak mampu, iblis tak mampu untuk menyesatkan tuan-tuan. Mereka yang ikhlas lain. Itu dalam kelompok yang tidak berjaya dipengaruhi oleh iblis. Oh, maknanya hari ini kita yang terpercaya dengan iblis, yang terpesona dengan sebab iblis, maknanya kita tak ikhlas. Ya, betul tuan-tuan, itu kita akui. Dengan sebab kita tak ikhlas tuan-tuan, itulah yang berlaku kepada kita. Okey, kita kembali semula. Sekarang melihat bicara pengarang tadi. Pengarang menyatakan kepada kita, hanya dengan pengakuan, dengan pegangan semata tak cukup atas keimanan. Kenapa? Sebab bila melihat pengakuan, tuan-tuan, iblis pun mengaku tuan-tuan. Oh, maknanya sekarang iblis tidak ada praktikal. Ya, tidak ada praktikal. Allah suruh sujud, tak nak sujud. Jadi pengarang mengambil poin tadi untuk menyatakan kepada kita, iman tidak dapat, tidak mesti dengan praktikal. Tak ada praktikal tuan-tuan. Hal ini pernah berlaku kepada iblis. Allah mengarahkannya untuk melakukan, dia tak nak buat. Dengan sebab itu pada ayat 73 tadi Allah mengaitkan tentang dia, melainkan iblis di kalangan mereka yang sombong, dan adalah dia di kalangan orang yang kufur. Allah menyatakan iblis itu kufur tuan-tuan. Kemudian kata pengarang, dan berserta dengan demikian tersebut Allah Subhanahu wa taala menyifatkannya, yakni iblis, dengan kekufuran, dengan sebab takabburnya, sombongnya, daripada melakukan amalan apa yang telah Allah arahkan dengannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, melainkan iblis di kalangan mereka yang enggan dan sombong, dan adalah dia tergolong di kalangan orang yang kufur. Petikan daripada surah Al-Baqarah ayat 34. Okey, sekarang kita faham. Oh, maknanya kita yang beriman ni, selain kita mengaku kita mesti melaksanakan tuntutan agama. Ya. Berbalik kepada golongan tadi, walaupun saya, mulut saya lancang begini, tak bertapis, tapi hati saya baik. Maaf tuan, orang beriman kita mesti melaksanakan tuntutan agama. Sebab itu di antara syarat kesempurnaan iman, mesti dizahirkan dengan praktikal. Saya ni walaupun tidak muta'aurat, tapi hati saya baik. Maaf puan, maaf kakak, tak boleh begitu. Kita orang beriman mesti menzahirkan keimanan kita dengan praktikal. Bukan sebab kita tak muta'aurat, hati kita baik, tak ada kaitan. Bahkan iman kita mesti diterjemahkan dengan praktikal. Oh, maknanya hanya dengan iman sahaja amalan seseorang itu diterima oleh Allah, bahkan ia menjadi syarat kesempurnaan iman. Ya. Kemudian kata pengarang, fal imanul haqqu idzan huwa alladhi yashtamilu ala, maka iman yang benar itu ianya merangkumi di atas beberapa perkara. Tuan-tuan, iman yang benar ada beberapa prinsip. Dia tertegak di atas beberapa prinsip. Yang pertama, al-aqidatu thabitatu allati la yukhalituha syak. Aqidah yang jitu, langsung tidak bercampur dengan keraguan. Kita hari ni tuan-tuan, kita beriman kepada Allah, kita syak ke tak? Kita ragu ke tak tentang kewujudan Allah? Tuan, iman yang jitu langsung tidak bercampur dengan keraguan. Kita wajib, kita mesti yakin 100%, tidak syak atas kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata pengarang, iaitu di antara prinsip iman, al-amalul ladzi yusaddiqul aqidah wa huwa thamaratuha. Tuan-tuan, poin ni cantik. Kata pengarang, iaitu amalan yang membenarkan pegangan. Dan itulah hasilnya. Apa ni kami tak faham. Apa maksud pengarang? Begini tuan-tuan, iaitu kita kata kita beriman melihat kepada praktikal. Sebab amalan itulah yang membenarkan apa yang kita kata. Oh, maknanya seolah-olah bicara pengarang di sini, iman kita boleh dinilai melalui praktikal kita. Ya. Tuan-tuan, iman kita dapat dinilai tuan-tuan, kita sendiri muhasabah melalui praktikal kita. Contoh, kita seringkali solat lewat. Subuh pukul 7, 7 suku, 7.30. Contoh tuan-tuan, tambah musim Piala Dunia sekarang. Malam ni pula game best tuan-tuan, Portugal. Tak tidur kita. Contoh, solat kita lewat 7.30, pukul 8 pagi. Yalah, buka mata, bersekang mata pukul 3 pagi. Tuan-tuan, bila kita renung, oh, subuh lewat,
Apa ni maknanya iman kita tak kuat ke? Ya tuan-tuan. Sebab praktikal itu yang menterjemahkan pegangan. Praktikal kita itu menterjemahkan amalan kita. Praktikal menterjemahkan apa yang terdapat dalam hati. Jadi kata pengarang, praktikal itulah yang membenarkan pegangannya. Dan amalan itulah hasilnya. Wa huwa thamaratuha, dan ianya adalah hasilnya. Maknanya hasil daripada iman kita dapat lihat dengan praktikal. Kawan kita tuan-tuan, sahabat kita, Haji Mat. Haji Mat ni kami kenal dia. Dia memang akan datang solat awal. Zuhur pukul 12.50 dia dah ada dah di surau. Subuh pun begitu, setiap waktu memang dia paling awal. Tuan, secara zahirnya melihat kepada praktikalnya, itulah hasil daripada imannya. Itulah hasil daripada i'tiqadnya. Sebab praktikal itu adalah buah daripada akidah. Ini kata pengarang, maknanya iman kita boleh dinilai melalui praktikal. Kemudian kata pengarang, selepas kita melihat beberapa poin yang dikemukakan oleh pengarang, kemudian pengarang menyatakan kepada kita di antara pecahan praktikal ataupun pecahan amalan-amalan. Ada amalan yang berkait rapat dengan hati, macam ikhlas dan seumpama dengannya. Ada amalan yang berkait rapat dengan lidah tuan-tuan, bacaan, zikir, yang mana amalan ini tak boleh dengan hati. Contoh tuan-tuan, kita solat isyak, yang mana membaca suratul Fatihah menjadi rukun. Bila sebut baca tuan-tuan, mesti ada lafaz. Jadi angkat takbir kita pun senyap. Kawan kita tengok je cara kita solat tuan-tuan. Kemudian habis kita solat, sahabat kita tanya tadi, Mat nak tanya ni, tengok tadi masa kamu solat, bibir apa pun tak bergerak, kamu tak baca Fatihah ke? Kan baca Fatihah tu rukun. Kita pun kata kepada dia, tak, saya baca dalam hati. Tuan-tuan, katanya saya baca dalam hati. Boleh ke tak tuan-tuan? Tak. Itu adalah amalan lisan, amalan lidah, yang mesti dilakukan dengan lidah tuan-tuan. Tak boleh kita baca dalam hati, kena tutur, kena lafazkan. Dan ada juga amalan yang berpandukan kepada panca indera, macam haji, macam umrah, macam praktikal kita dalam solat tuan-tuan. Ini semua berpandukan kepada panca indera. Kita beri laluan untuk azan terlebih dahulu insya-Allah.
La haula wala quwwata illa billah. La haula. Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Poin yang terakhir malam ini tuan-tuan, kita masuk pada bicara berikutnya, al-imanu yazidu wa yanqus. Saya akan ringkaskan insya-Allah. Iman bertambah dan berkurang. Okey, selepas pengarang menyatakan kepada kita tentang kepentingan praktikal, iman tidak dapat tidak mesti diterjemahkan dengan praktikal, dengan amalan, dengan perbuatan. Kemudian pengarang meneruskan bicaranya juga berbicara tentang iman. Iman ada kalanya bertambah dan berkurang. Sama je tuan-tuan. Iman saya, iman tuan-tuan, iman ibu-ibu, iman kita sama sahaja, ada kalanya bertambah dan berkurang. Iman kita tidak seperti mana iman para malaikat, statik. Iman para anbiya alaihi salatu wassalam tuan-tuan sentiasa mendaki. Iman kita ada kalanya merudum, ada kalanya meningkat, merudum meningkat, merudum meningkat. Itulah iman kita. Contoh, ada keadaan tuan-tuan, kita dengar azan, semangat kita nak datang. Ada kalanya tuan-tuan kita dengar azan rasa macam nak sabotah speaker masjid, membingit. Tuan, betul. Itu kita lihat iman kita ada kalanya meningkat berkurang. Itu keadaannya. Ada kalanya tuan-tuan bila kita dengar orang ngumpat kita rasa tak suka. Ada kalanya kita join sekaki. Tuan-tuan, kita tahu kata benda tu berdosa. Jadi itu menunjukkan bahawasanya iman kita ada kalanya meningkat berkurang, meningkat berkurang. Kejap, kami nak tanya, iman kita tu meningkat dengan apa? Dan berkurangnya iman kita tu dengan apa tuan-tuan? Kata pengarang, wa hunaka asbabun tuqawwil imana fayazid. Dan di sana sebab-sebab menguatkan iman dan menambahkan iman. Menguatkan iman maka ianya akan menambahkan iman. Hal ini melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya tuan-tuan? Petikan daripada surah Al-Anfal ayat yang kedua juz 9. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang beriman apabila disebut akan Allah, disebut Allah, gementarlah hati-hati mereka. Dan apabila dibacakan ke atas mereka ayat-ayatnya, apabila dibacakan Al-Quran, bertambahlah mereka itu akan keimanan, dan ke atas Tuhan mereka jua mereka bertawakal. Fokus kita pada ayat ini, iaitu orang beriman apabila dibacakan Al-Quran bertambah iman. Apa makna tuan-tuan? Artinya kita bila kita dengar Al-Quran, iman kita bertambah. Kita dengar aja tuan-tuan, iman kita meningkat. Seolah-olah pengarang ingin menyatakan kepada kita yang mana iman kita ini meningkat dengan sebab kita mendengar Al-Quran. Ya, ini melihat pada ayat. Manakala para ulama mempersetujui melihat kepada ayat tadi dan bersepakat bahawasanya bukan hanya mendengar Al-Quran semata yang menambahkan iman, bahkan iman kita juga bertambah dengan ketaatan. Bukan iman kita bertambah dengan Al-Quran je tuan-tuan, bahkan iman kita bertambah dengan apa jua ketaatan. Bukan mendengar Al-Quran je.
Bahkan dengan apa juga ketaatan yang kita buat, itu meningkatkan iman. Contoh, kita memenuhi jemputan sahabat kita, iman kita meningkat. Sekarang tuan-tuan kita berada di sini, bukan kita buat maksiat pun, taat, sambil kita tunggu solat berjemaah, iman kita meningkat. Jadi iman kita meningkat dengan apa jua ketaatan. Kejap, kami nak tanya, apa faedah kita mengetahui iman bertambah dan meningkat? Apa faedah ni yang kami nak tahu? Okey tuan-tuan, di antara faedah kita mengetahui penambahan dan pengurangan iman, iaitu dengan kita sentiasa memelihara diri kita, saya terutamanya sedang berbicara tuan-tuan, untuk sentiasa kita melakukan sesuatu yang menambahkan iman. Kenapa? Dengan sebab kita memelihara sesuatu yang menambahkan iman, ianya di antara penyebab Allah mengekalkan iman. Oh, maknanya dalam arti katanya, sekiranya kita melewakan perkara yang meningkatkan iman, kita sentiasa melakukan perkara yang merudum iman kita tuan-tuan, boleh jadi Allah tidak menjaga dan memelihara imannya. Ya. Contoh tuan-tuan, sekitar 8 bulan lepas, kita nak kata mengejutkan pun tidak mengejutkan sangat tuan-tuan. Seorang wanita berusia 74 tahun, anak perempuan kepada Soekarno, berpengkalan di Bali, mewawarkan dirinya telah keluar daripada Islam, murtad, dan memilih agama Hindu sebagai agama terbarunya. Tuan-tuan, bila kita tengok dan bila kita dengar ucapannya, tuan-tuan, saya yakin rata-rata dari kalangan kita tak terkejut pun. Kenapa pula tak terkejut? Sebab tuan-tuan, dia tidak memelihara sebab-sebab yang membuatkan Allah memelihara iman. Tadi kita cerita, dengan sebab kita melakukan sesuatu yang menambahkan iman, itu di antara sebab Allah memelihara iman. Tuan-tuan, dia dah lama tak solat. Sebelum ni pun tuan-tuan, kalau upacara yang dikaitkan dengan agama Hindu, dia boleh je pergi. Boleh pergi je tuan-tuan. Auratnya pun tak tutup. Jadi dengan dia mewawarkan dirinya telah keluar daripada Islam, tuan, maaf, kita tak terkejut. Sebab sebelum itu pun dia tidak menjaga sesuatu yang menambahkan iman. Bagaimana Allah akan memelihara imannya? Jadi di sini tuan-tuan, kita mengetahui iman kita meningkat dengan amalan soleh. Kenapa? Kita ingin mengekalkan, sebab dengan sebab itu Allah akan mengekalkan iman. Yang kedua, di antara faedah kita mengetahuinya tuan-tuan, iaitu sebab kita tak tahu bilakah pengakhiran kehidupan kita. Saya pun tak tahu, tuan-tuan, ibu-ibu kita pun tak tahu bila kita akan dijemput oleh Allah. Jadi kita nak dijemput oleh Allah dalam keadaan macam mana? Ada orang sebut, ada orang meninggal dengan husnul khatimah dan ada su'ul khatimah. Kejap, kami nak tanya, apa perbezaannya? Okey tuan-tuan, secara umum dia tuan-tuan, seorang yang dijemput disebut dengan husnul khatimah, iaitu dijemput dalam keadaan iman yang sedang meningkat. Tak kira tuan-tuan dijemput dalam apa jua keadaan iman yang sedang meningkat, tuan-tuan, itu di antara tanda dijemput dalam keadaan husnul khatimah. Contoh, ada orang meninggal tengah solat. Su'ul khatimah ke husnul khatimah tuan-tuan? Husnul khatimah lah tu. Dia meninggal dalam keadaan iman meningkat. Tahun lepas, seorang imam di Masjid Bukhari Al-Usta meninggal dunia sedang menyampaikan khutbah. Tengah khutbah tuan-tuan, viral videonya. Meninggal dunia tengah sampaikan khutbah. Tuan-tuan, dia sedang menyampaikan khutbah, taat ke tak? Taat lah tu. Jadi imam meningkat. Ya, imam meningkat. Tuan, dia jemput dalam keadaan iman yang sedang meningkat, dan itu di antara tanda seorang itu dijemput oleh Allah dengan penamat yang baik. Ada orang meninggal dunia keluar daripada surau, aksiden. Tuan, imam meningkat juga tuan-tuan. Bukan dia datang buat maksiat. Dia on the way pergi masjid, aksiden, meninggal dunia di situ. Tuan, itu juga di antara tanda-tanda seorang itu dijemput oleh Allah dalam keadaan yang baik. Ini yang kita lihat dan viral di sisi kita yang kita lihat tuan-tuan. Kita pun tak tahu macam mana kita dijemput oleh Allah nanti. Mereka dijemput dalam keadaan yang baik tuan-tuan, iman meningkat. Kita ni pun tak tahu bagaimana keadaan pengakhiran kita. Jadi ini di antara faedah kenapa saya, tuan-tuan, ibu-ibu, kita mesti mengekalkan keadaan kita dalam keadaan iman yang sentiasa meningkat. Dan insya-Allah kita akan sambung bicara kita pada pertemuan akan datang, melihat masa yang semakin mencemburu kita tuan-tuan. Di sini terdapat beberapa faedah, dan insya-Allah kita akan sambung semula pada poin, pada bab, pada tajuk iman bertambah dan berkurang. Mengakhiri bicara kita di sini terdapat beberapa faedah yang dapat kita simpulkan hasil daripada awal bicara kita. Yang pertama,
janji Allah kepada orang beriman tidak menjadi realiti. Bukanlah Allah itu tidak menunaikan janji, wal'iyadzubillah tuan-tuan. Sebaliknya, sebenarnya ianya melihat kepada kita. Kemungkinan sifat orang beriman tidak ada pada kita, ataupun kebanyakan daripada sifat-sifat tersebut langsung tidak ada pada kita. Bagaimana mungkin janji Allah kepada orang beriman itu menjadi realiti? Faedah kedua yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, iman dengan pengakuan dan pegangan semata tidak mencukupi. Semestinya diterjemahkan dengan amalan. Semestinya diterjemahkan dengan amalan, tuan-tuan. Iktibar daripada pengisahan iblis. Kita tengok tadi pengarang menukilkan hujahan. Iblis pun mengaku juga Allah itu Tuhan. Dia tak nak kata dia Tuhan, tuan-tuan. Tetapi Allah kata dia kufur, tuan, dengan sebab keengganannya untuk melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya dapat kita ambil hasil daripada bicara kita malam ini, iaitu iman kita dapat dinilai melalui amalan kita. Amalan saya, contoh sering kali solat lewat, tuan, itulah tanda amalan saya ataupun iman saya lemah. Contoh, tuan-tuan, solat saya lewat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, contoh, itu menunjukkan iman saya lemah. Jadi iman kita boleh dinilai melalui praktikal. Juga di antara faedah dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, iaitu iman ada kalanya bertambah dan berkurang, dan bertambahnya iman itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita akan sambung, kita akan berbicara semula pada poin tersebut pada pertemuan akan datang. Saya memohon kemaafan sekiranya rungkai kata saya untuk mana-mana pihak atau bicara saya untuk peribadi, tuan-tuan, ibu-ibu, saya memohon kemaafan atas keterlanjuran budi bicara. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.